Polemik yang melingkari bajet atau belanjawan 2021 walaupun berlangsung sebelum ini pelbagai telahan sama ada diterima atau ditolak. Hakikatnya pembentangan yang telah pun berlangsung dalam Dewan Rakyat pada hari ini berlangsung dengan begitu damai. Tidak ada cubit-cubit politik seperti mana lumrah dalam bajet-bajet sebelumnya yang hampir-hampir saja menjadi satu tradisi. Adakah itu disebabkan oleh watak Yang Berhormat Menteri Kewangannya ataupun merupakan suatu realiti perdamaian politik yang akan kekal untuk jangka masa panjang? Kita harus perhatikan. Bajet bagi 2021 dengan tema yang dibawakan iaitu Teguh Kita Menang Bersama memberikan isyarat tentang usaha untuk mencapai kesepakatan agar kesemua ahli wakil rakyat, ahli di dalam Dewan Rakyat dapat memberikan tumpuan terhadap usaha mengembalikan keutuhan ekonomi negara. Kalau dilihat daripada jumlah peruntukan yang disediakan, ini dikatakan sebagai jumlah terbesar dalam sejarah belanjawan negara. 322.5 bilion diperuntukkan. Penambahan sejumlah lebih 25 bilion daripada belanjawan sebelumnya, dan kita lihat pula struktur pecahannya bagaimana lumrah kita akan sentiasa memberikan belanjawan operasi sebanyak 236 bilion lebih, dan ini merupakan sedikit penyusutan daripada tahun sebelumnya. Ini juga akan menjadi realiti yang bakal kita bincangkan bersama tetamu pada malam ini. Manakala untuk belanjawan yang diperuntukkan kepada pembangunan sejumlah 69 bilion adalah merupakan peruntukan terbesar bagi peruntukan pembangunan semenjak 2012. Manakala menariknya ada 17 bilion disediakan secara spesifik bagi menangani COVID-19, manakala 2 bilion disediakan pula sebagai simpanan luar jangka, ada merupakan satu usaha untuk kita menyusun semula ekonomi negara. Dan ini merupakan belanjawan yang disediakan untuk tahun 2021. Realitinya bakal kita bicarakan nanti bersama tetamu. Dan kita lihat pula bagaimana dampak dan kesannya daripada peruntukan yang disediakan ini. Kita menjangkakan untuk tahun akan datang jumlah pengembangan ekonomi bakal mencecah sehingga 7.5%, dan ini barangkali sudah boleh dijangkakan melihat kepada kedudukan ekonomi semasa yang dianggap sebagai berada kedudukan rendah, maka kita boleh menjangkakan peningkatan dan pertumbuhan yang sebesar ini bagi tahun yang mendatang. Dan pastinya dalam keseimbangan ekonomi kita, kedudukan bagaimana pendanaan dilakukan bagi peruntukan ini, maka strategi yang telah dibariskan 3 keutamaan untuk 2021. Yang pertamanya melihat kepada kesejahteraan rakyat, menyusul selepas itu untuk memastikan kelangsungan perniagaan, dan kemudian yang terakhir sekali strategi yang digariskan iaitu ketahanan ekonomi negara. Alhamdulillah pembentangannya telah berlangsung dan butirannya dibicarakan pada malam ini bersama tetamu iaitu pengarah belanjawan negara. Tahun 2021, kerajaan akan menggantikan bantuan sara hidup atau BHH kepada Bantuan Prihatin Rakyat atau BPR dengan kadar bantuan dan kategori pendapatan yang lebih baik seperti berikut. Pertama, isi rumah berpendapatan bulanan kurang RM2,500 dan mempunyai seorang anak akan menerima bantuan sebanyak RM1,200. Manakala isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM1,800. Kedua, bagi isi rumah berpendapatan bulanan antara RM2,501 hingga RM4,000 dan mempunyai sehingga seorang anak, bantuan BPR sebanyak RM800 akan disalurkan. Manakala isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM1,200. Kerajaan turut akan membantu kumpulan isi rumah berpendapatan bulanan antara RM4,001 hingga RM5,000. Kategori ini akan menerima RM500 bagi yang mempunyai sehingga seorang anak dan bantuan RM750 kepada isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih. Keempat, individu bujang berpendapatan RM2,500 ke bawah pula akan menerima bantuan RM350. Tidak sekadar itu, had umur kelayakan individu bujang diturunkan kepada 21 tahun berbanding syarat sebelum ini iaitu 40 tahun. Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda bersama saya, Syed Munawar, menemani 56 minit berbaki. Dan tetamu bersama telah pun saya sebutkan destinasi tugasnya iaitu saudara Johan Mahmud Merican. Assalamualaikum Cik Johan. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Saya menjangkakan seminggu yang terakhir ini sebelum pembentangan adalah minggu-minggu yang begitu istilahnya apa? Melelahkan. Mengambil kira tekanan yang datang daripada pelbagai sudut.
Saya rasa biasa. Tiap tahun bila kami di Kementerian Kewangan menyediakan belanjawan, tiap tahun sememangnya bila dekat tu dah kira sangat sibuk. Tapi mungkin tahun ni saya rasa dia istimewa sikit. Satunya dengan keadaan COVID itu satu yang sudah disebut unprecedented, yang tak pernah jadi seperti ini, satu krisis kesihatan dan satu krisis ekonomi. Tapi satu yang berbeza juga, Yang Berhormat Menteri Kewangan pada kali ini dia memang sangat rajin, dan mungkin seperti mana yang saya ada sebut sebelum pembukaan tadi, dia memang sangat sibuk untuk berjumpa dengan pelbagai kumpulan berkepentingan untuk mendapatkan maklum balas. Sampai hari Ahad tu, beberapa hari saja sebelum belanjawan masih berjumpa, dan sebenarnya ada juga cadangan-cadangan yang baru diterima minggu ini juga yang sempat pihak kami masukkan. Itu yang saya ingin tanyakan, kerana tahun-tahun sebelumnya sewaktu kami mengadakan bajet, saya tidak melihat pertemuan empat mata dengan pelbagai pihak memberikan input pada minggu-minggu terakhir, hari-hari yang berbaki ini, tapi ianya semua tu sempat setengahnya diterima dan dimasukkan dalam peruntukan pada kali ini. Ya, pada tahun ni saya rasa tak kurang daripada 40 lebih perjumpaan, dan saya rasa ini kali pertama pihak Kementerian Kewangan, menteri sendiri yang turun padang ke setiap negeri. Tak salah satu yang pun yang tertinggal. Semua negeri telah lawat, dari segi ada berjumpa dengan pihak industri, ada juga dengan NGO, dan juga berbincang juga dengan kerajaan negeri masing-masing untuk memahami di peringkat negeri apa keperluan dan apa keadaan di seluruh negara. Dan alhamdulillah, sedikit sebanyak, biasanya kami di Kementerian Kewangan kami terima banyaklah memorandum dan permintaan, biasanya tak dapat menampung semua, tapi alhamdulillah tahun ni kita dapat memastikan bahawa saya rasa dalam semua perjumpaan dan sesi berdialog, sekurang-kurangnya kami dapat berusaha dan memasuki salah satu daripada permintaan yang diterima daripada mana-mana pihak. Mungkin tidak terlalu lewat untuk saya ucapkan terima kasih dan tahniahlah kepada pasukan di bawah pengarah belanjawan dan juga Menteri Kewangan, pastinya berlelah kerana polemiknya cukup besar sekali berbanding belanjawan sebelumnya, melihat kepada kedudukan politik semasa, dan alhamdulillah datanya sudah dibentangkan pada hari ini. Mungkin kita pergi kepada big picture terlebih dahulu, peruntukannya dan realiti kedudukan ekonomi semasa. Silakan. Saya rasa mungkin saya perlu bermula dari segi memberi satu latar belakang dari segi senario ekonomi. Saya rasa tahun ini adalah satu tahun yang agak ganjil, agak istimewa. Biasanya kami dulu bila kami memikirkan berhubung dengan wawasan 2020, mungkin tak tersangka akan jadi tahun sebegini. Isunya bermula dengan penularan wabak COVID. Itu merupakan satu krisis kesihatan, dan sangat jelas bahawa kerajaan telah mengambil pendekatan bahawa dia takkan kompromi dari segi aspek kesihatan dan keselamatan bagi rakyat. So dengan itu, langkah seperti PKP untuk memastikan bahawa dari segi keselamatan rakyat telah terlindung. Tetapi itu juga memberikan implikasi pada ekonomi. Dan tahun ini antaranya biasanya kami di Kementerian Kewangan selalu biasanya akan cakap pasal KDNK, pertumbuhan. Dan tahun ini dijangka akan menguncup dalam sekian 4.5%. Ini satu penguncupan yang agak besar, ketara. Tapi mungkin yang lebih relevan pada penonton kita ni ialah dari segi aspek pengangguran. Dan pada bulan Mei, sebab biasanya Malaysia ni kita bertuah dalam 10 tahun yang lalu dari segi kadar pengangguran dia hanya di tahap 3.2%. Itulah yang dipanggil guna tenaga penuh. Tapi bulan Mei dia naik dengan mendadak pada 5.3%. Sekarang pun yang terkini bulan Ogos turun sikit pada 4.7%. Tapi inilah tahap pengangguran yang sebenarnya kita tak nampak hanya mungkin dalam tahun 80-an yang semasa krisis sebesar itu, yang sebesar itu, untuk dah 30 tahun tak nampak pengangguran di tahap itu. So apa yang bermula sebagai satu krisis kesihatan dah menjadi satu krisis ekonomi. Dan dengan itu saya rasa satu latar belakang yang mungkin terpenting dalam
Kementerian Kewangan YB Menteri sendiri dalam menggubal belanjawan 20 ialah bagaimana kita pastikan bukan saja kita pastikan saving lives but also saving livelihoods. Okey. Kita nak pastikan bahawa dari segi kelangsungan kehidupan harian rakyat dan juga dari segi perniagaan. Dan so yang tu ialah yang mungkin jadi tumpuan untuk belanjawan tahun ini. Dan walaupun dalam belanjawan kami mengutarakan 3 matlamat utama. Pertamanya dari segi kesejahteraan rakyat, keduanya dari segi kelangsungan perniagaan dan ketiga dari segi ketahanan ekonomi. Tapi mungkin saya rasa Syed pun dalam merujuk pada ucapan belanjawan, saya rasa lebih daripada setengah ucapannya tertumpu kepada aspek kesejahteraan rakyat. Sebab itulah satu yang dalam kita menjelajah dan berjumpa dengan ramai yang masih dalam keadaan susah, dan itulah tumpuan yang berhormat Perdana Menteri lah. Dia ungkapannya biasanya no one is left behind. Itu jadi satu pedoman untuk kami di Kementerian Kewangan untuk pastikan bahawa sejauh boleh dalam kekangan kewangan yang dihadapi juga kami cuba menyediakannya yang sebaik boleh. Mungkin saya juga perlu sentuh berhubung dengan kekangan kewangan. Seperti mana yang saya telah memberi gambaran awal. On one hand, Kementerian Kewangan dah sebut inilah satu expansionary budget, bajet pengembangan. Dan dengan itu tahap perbelanjaan adalah tahap yang terbesar sekali, yang 322 bilion. Tetapi pada masa yang sama ada juga pengurangan, terutama yang saya sebut pun adalah dari segi belanjaan mengurus. Isu yang pihak kami berdepan dengan ialah isunya ialah dalam keadaan krisis ekonomi ini dengan kerajaan bergantung kepada hasil kutipan tunai, mungkin tidak mustahil ganjil bahawa hasil tunai jatuh secara mendadak untuk tahun ini sahaja, tahun 2020 diangkakan hampir penurunan 18%, hampir 40 bilion kejatuhan hasil diunjurkan, kejatuhan dari segi pendapatan daripada hasil cukai berdasarkan daripada apa yang diunjurkan bila belanjawan 2020 dibentangkan tahun lepas. Dan itu menjadi satu kekangan pada kebolehan kerajaan untuk berbelanja, terutamanya dari segi perbelanjaan mengurus. Sebab dia berdasarkan undang-undang, kami tidak boleh meminjam untuk menggunakan untuk belanja mengurus seperti gaji, kaki tangan, sewa sewa dan sebagainya. Yang kami hanya dapat meminjam biasanya ialah untuk perbelanjaan pembangunan. Dan dengan itu apa yang dibuat oleh kerajaan adalah satunya tumpuan dalam belanjaan 21, satunya lah kepada bagaimana kita dapat membelanjakan lebih dari segi perbelanjaan pembangunan. Saya tak pernah di tahap sehingga 69 bilion, satu angka yang agak besar. Tetapi yang tu ialah kami meminjam untuk melabur dari segi perbelanjaan pembangunan untuk menjanakan aktiviti ekonomi, dan harapnya dapat limpahan ekonomi pada masa seperti ini di mana aktiviti ekonomi secara amnya lemah. So itu satu dah tumpuan kepada perbelanjaan pembangunan. Tapi seperti mana yang saya juga sebut, kerajaan telah juga mendapatkan kelulusan parlimen untuk yang dipanggil kumpulan wang COVID, di mana salah satu dekatan untuk mengatasi kekangan dari segi belanjaan mengurus ialah kerajaan telah dalam bulan Ogos telah membentangkan rang undang-undang kumpulan COVID, di mana ia membenarkan pertubuhan satu kumpulan wang secara sementara, di mana pihak kami dapat meminjam untuk membiayai perbelanjaan yang digunakan khususnya untuk menangani dari segi kesan COVID. So itulah satu benda di mana kita menghadapi kekangan dari segi belanja mengurus, tapi telah dapat satu pendekatan di mana kami tetap berbelanja
untuk menjana ekonomi, untuk pastikan kesejahteraan rakyat masih terjamin dengan mengambil pendekatan tumpuan kepada perbelanjaan mengurus untuk ekonomi, tetapi juga melalui kumpulan wang COVID yang digunakan untuk memastikan kesejahteraan rakyat terjamin. Ya, Cik Johan ya, melihat pada realiti ekonomi yang ada ni, saya melihat ramai analis menyatakan bahawa memang it's going to be an expansionary budget. Itu sudah boleh dijangkakan dan ini telah pun direkodkan sebagai belanjawan peruntukan yang terbesar dalam sejarah. Secara berbanding 2016 dan 2017 juga kita berdepan dengan realiti cabaran ekonomi. Kerana pada ketika itu saya kira CPO dan juga harga petroleum juga merudum, tetapi kita tidak sampai berbelanja sebesar ini. Apa variabel yang berbezanya pada ketika itu dan pada ketika ini? Adakah semata-mata kerana realiti COVID ataupun ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih strategik? Saya rasa agaknya susah untuk berbanding keadaan pada hari ini banding dengan krisis yang sebelum ni. Sebelum ni jika keadaan ekonomi mungkin dalam keadaan ekonomi yang lemah, seperti 86 itulah isu komoditi, 1997 itu serangan atas mata wang, 2009 juga itu satu krisis kewangan, tetapi saya rasa kita tak pernah menghadapi situasi satu krisis kesihatan menjadi satu krisis ekonomi dan itu memerlukan satu tekanan sebab keperluan untuk menangani COVID dari aspek kesihatan meningkatkan keperluan perbelanjaan. Pada masa yang sama juga keperluan untuk merangsangkan semula ekonomi memerlukan perbelanjaan lebih juga. So itulah satu yang agak mencabarkan untuk kerajaan. Dan walaupun kami sebut bahawa inilah satu expansionary budget, tapi bagi kami di kerajaan kami terpaksa juga mengimbangi beberapa perspektif. Imbangi dari segi perspektif keperluan jangka pendek, tangi juga dengan perspektif jangka panjang. Dan dalam konteks itu walaupun dinaikkan dari segi perbelanjaan, dari segi perbelanjaan sehingga 322 bilion, tapi pada masa yang sama defisit dari segi peratusan KDNK kami mengurangkan sedikit. Tahun ini dijangka mencapai 6% dan saya rasa itu tidak mustahil memandangkan tahun inilah di mana kesan COVID yang paling buruk. Dan itu perbelanjaan itu perlu ditumpukan pada tahun ini. Kami dah mula nampak dari segi tanda-tanda awal pemulihan dan dengan itu sepatutnya adalah sedikit ruang untuk mengurangkan dari segi defisit, dari segi peratusan KDNK, dan dengan itu tahun depan defisit yang akan mengurang sedikit pada 5.4%, tapi itu masih lagi di tahap yang manageable. Banding 2019 dia hanya 3.2%, dia masih tahap yang tinggi, tapi kita cuba imbangilah dari segi keperluan untuk belanja tapi juga menunjukkan perspektif yang berhemah sebab ada juga risiko sebenarnya dari segi penarafan kredit negara dan itu juga perlu diambil kira. Dipertimbangkan. Apabila digambarkan bahawa belanja mengurus dikurangkan dan kelihatannya jumlahnya agak besar 4.7 bilion dan gambarannya juga ia melibatkan pembayaran gaji dan juga sewa hampir 5 bilion ini. Sektor mana yang sedang dipertimbangkan sebab saya kira jumlah ini dinamik pertimbangannya dari semasa ke semasa. Itu yang akan kita perdalamkan selepas kita berjeda seketika bersama pengarah Belanjawan Negara membincangkan tentang Belanjawan 2021. Kita berehat dulu. Belanjawan 2021 bersama pengarah Belanjawan Negara Saudara Encik Johan Mahmud Merikan. Kita membicarakan tentang garis-garis besar dalam peruntukan yang disediakan. Saya mengangkat satu persoalan. Tema ataupun strategi yang telah pun disebutkan di dalam pembentangan ini adalah kesejahteraan rakyat, meneruskan atau kelangsungan perniagaan dan juga ketahanan ekonomi. Itu tiga teras utama. Kita akan pergi butirannya, apa hikmah di sebalik perencanaannya. Tetapi saya gantungkan satu persoalan tadi sebelum kita berehat. Encik Johan, apabila gambarannya belanja mengurus itu dikurangkan hampir 5 bilion, 4.7 bilion ya. Dan itu akan melibatkan pemotongan ataupun pengurangan dalam aspek pembayaran gaji dan juga sewa. Jadi itu kepada setengah pihak mungkin sektor mana yang bakal terlibat dalam 5 bilion ini. Ada pencerahan, ada butirannya bagaimana, Cik Johan? Tapi akhirnya Syed, seperti mana yang telah dihujahkan oleh Yang Berhormat Menteri, kami masih berpegang pada apa yang penting. So dari aspek kesejahteraan rakyat itulah satu tunjang utama untuk belanjawan pada tahun ini dan aspek tersebut tidak akan dikompromi. So dalam matlamat
kesejahteraan rakyat yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan, mungkin ada 4 perkara utama yang menjadi tumpuan dalam kesejahteraan rakyat. Yang pertamanya dari segi menangani COVID-19 dari segi aspek kesihatan. Okey. Keduanya lagi untuk memastikan dari segi kebajikan kumpulan rentan, Okey. ataupun yang mudah terjejas. Ya. Yang ketiganya adalah aspek pekerjaan, mengambil kira keadaan pengangguran, dan mungkin dari segi empat adalah dari segi aspek isu cabaran kos hidup dan mungkin isu aliran tunai untuk rumah tangga isi rumah. So mungkin saya sebut satu persatu. Okey. So walaupun terdapat kekalangan ataupun tekanan atas perbelanjaan, kerajaan sebagai Kementerian Kewangan kita akan menyusun semula mengikut keutamaan, dan inilah antaranya yang telah diberi keutamaan. Yang pertamanya memang tiada kompromi dari segi menyelamatkan nyawa, dan dengan itu Yang Berhormat Menteri Kewangan telah menyebut hari ini bahawa kerajaan akan bercadang untuk meningkat lagi siling kumpulan wang amanah COVID-19 untuk memastikan bahawa kerajaan ada ruang untuk berbelanja supaya kita dapat respon kepada apa-apa jua yang dalam gelombang yang tidak menentu. Terdapat siling mencukupi di bawah kumpulan wang tersebut bagi membiayai seumpamanya dari segi keperluan Kementerian Kesihatan yang telah dicadangkan dalam ucapan ialah sekurang-kurangnya 1 bilion, di mana 800 juta ialah untuk keperluan PPE, reagen dan sebagainya, untuk memastikan bahawa Kementerian Kesihatan mempunyai sumber yang mencukupi untuk menangani aspek COVID-19 sebagai satu aspek kesihatan. Keduanya dari segi aspek kebajikan. Mungkin saya ingat bahawa saya bulan Ogos Yang Berhormat Perdana Menteri telah melawat PPR di Setapak. Dan selepas tu Yang Berhormat Perdana Menteri telah memberi penekanan bahawa terutamanya dalam keadaan sekarang di mana memang terdapat golongan mudah terjejas, inilah masanya kerajaan perlu membantunya, dan dengan itu yang keduanya bila Yang Berhormat Menteri Kewangan menghuraikan berhubung dengan aspek kesejahteraan rakyat, yang diberi tekanan ialah aspek bantuan kebajikan. So yang satunya kadar bantuan kebajikan untuk mereka yang di bawah Jabatan Kebajikan, ada mungkin dalam 400,000 yang di bawah paras kemiskinan. So kadar bantuan untuk semamanya orang tua dinaikkan daripada 350 ke 500 sebulan, dan OKU terlantar sama juga. Juga kadar bantuan kanak-kanak untuk keluarga miskin naikkan daripada RM100 setiap anak kepada RM150 jika anak dia 7 tahun dan ke atas, tapi RM200 kalau di bawah 7 tahun. Ini menunjukkan penekanan yang diberikan untuk memastikan mereka yang miskin diberi tumpuan dan bantuan pada masa yang susah ini. Di samping itu, program bantuan sara hidup telah digantikan dengan program bantuan prihatin. Kalau tahun 2020 bantuan sara hidup hanya melibatkan peruntukan 5 bilion dan penerima lebih kurang 4.3 juta. Di bawah bantuan prihatin yang dicadangkan untuk tahun depan, ia akan melibatkan 8 juta penerima dan peruntukan 6.5 bilion. So, satu peningkatan menunjukkan inilah masanya kerajaan inilah masanya untuk membantu mereka yang susah. Yang ketiga ni lah aspek pekerjaan. So, apa yang telah disebut, inilah masa kami berdepan dengan tahap pengangguran yang agak tinggi, dan dengan itu salah satu daripada yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan ialah konsep skim jaminan pekerjaan atau jana kerja, di mana dalam belanjawan 2021 telah diumumkan bahawa kerajaan ada sasaran untuk mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan baru. Dan ini dibuat antaranya ada pertamanya melalui jana kerjaya, satu program insentif pengajian di mana majikan diberi insentif untuk menggajikan pekerja baru, sama ada graduan baru yang berumur sikit ataupun yang telah dibuang kerja, insentif akan disediakan. Keduanya lebih 1 bilion akan
Dilabur dari segi program latihan semula, antaranya untuk membantu mungkin mereka yang kehilangan pekerjaan daripada syarikat penerbangan, mereka dapat dilatih semula untuk memenuhi keperluan sektor lain. Dan ketiganya ialah di mana kerajaan sendiri akan memberi lebih peluang pekerjaan. Disebut 50,000 peluang pekerjaan baru akan diwujudkan, 30,000 oleh kerajaan dan 25,000 oleh kerajaan dan 15,000 oleh syarikat GLC lah. Sebab dirasai pada masa inilah di mana kerajaan juga bermain peranan untuk membantu mereka yang mencari pekerjaan. Dan so itu dari aspek pekerjaan. Dan mungkin yang terakhir dari segi aspek kerjaan rakyat yang diberi tumpuan ialah aspek cost of living. Satu aspek lah dari segi internet, sebab sekarang internet tu dah jadi macam keperluan asas utility macam tenaga dan air. So ada juga program di mana ada program untuk pemberian macam subsidi lah dari segi data sehingga 180 untuk golongan B40, tapi juga satu pelaburan yang agak tinggi untuk saling hubungan melalui MCMC. 7 bilion disasarkan untuk dibelanjakan oleh 2 tahun untuk meningkatkan dari segi rangkaian fiber, terutamanya di kawasan luar bandar. Itu satu aspek dari segi kesaling hubungan. Selain daripada itu, dari segi membantu isi rumah dengan cabaran arian tunai lah, pengumuman berhubung dengan KWSP, dari segi bantuan bayaran balik pinjaman, dan juga terdapat juga beberapa potongan ataupun insentif cukai baru yang juga diumumkan. Ya, yang paling dinanti-nantikan oleh rakyat tadi Cik Johan dah sebut KWSP ni. Apa kebijaksanaannya menentukan 500 sebulan, 12,000 untuk tempoh sepanjang 12 bulan? Kerana pelbagai tuntutan kita dengari daripada pelbagai pihak, jumlah, kuantum dan kaedahnya. Jadi akhirnya diumumkan bahawa 500 bulan untuk tempoh 12 bulan. Sebenarnya ini merupakan satu pertimbangan yang bukannya senang untuk membuat keputusan ini. Mungkin saya bagi sedikit latar belakang. Sebenarnya KWSP telah diwujudkan untuk memastikan simpanan untuk hari tua. Dan dengan itu, mengikut undang-undang, dia mempunyai satu status istimewa. Kalau seseorang dah jadi bankrupt pun, pemintang dia tak boleh ambil daripada tabungan itu. Dia memang dilindung untuk memastikan kebajikan untuk masa tua. Masa tua. Tapi pada masa yang biasanya pantanglah kalau nak ambil daripada KWSP. Tapi kerajaan juga mengambil kira keperluan semasa, di mana mungkin ramai yang juga kehilangan pendapatan ataupun kehilangan pekerjaan. So dengan itu, pendekatan yang telah diambil pada sejak awal tahun ini, yang pertamanya ialah untuk membenarkan dari segi caruman pada tahap yang lebih rendah. Biasanya minima dia dari segi caruman pekerja lah pada 11%. Yang tu telah dikurangkan pada 7%. Tapi dia masih satu option. Dan setakat ni 70% daripada ahli KWSP mengambil option untuk mengurangkan ke 7%, dan pada masa ini hampir 700 juta sebulan dari segi manfaat daripada penggunaan tersebut, dari segi meningkatkan pendapatan boleh guna. So yang tu dah satu kelonggaran yang telah diberikan dalam konteks KWSP. Yang tu diumumkan pada awal tahun bulan Februari. Selanjutnya dengan pakej rancangan prihatin pula, diumumkan skim Air Lestari, di mana diberi kelonggaran untuk keluarkan daripada akaun 2. Sebab akaun 2 sudah menjadi satu yang digunakan untuk boleh keluar untuk rumah, pendidikan atau kesihatan. So yang tu sebenarnya dah biasalah dari segi membenarkan pengeluaran daripada akaun 2, dan yang tu telah diumumkan. Yang tu juga telah diberikan ruang untuk mengeluarkan RM500 sebulan untuk 12 bulan, dan setakat ni hampir 5 juta juga yang telah mengambil kesempatan untuk mengeluarkan, dan melibatkan pengeluaran lebih daripada 11 bilion. So dengan pengurangan kadar dan caruman dan juga pengeluaran akaun 2, itu dah kira dah
dah dikurangkan dari segi simpanan. So agak berat bila terdapat banyak permintaan untuk mengeluarkan akaun satu, sebab yang tu yang akhir-akhir ni yang tertinggal untuk hari tua dan sebenarnya ramai antara telah dianggarkan 30% daripada ahli di purata ni hanya 1,000 saja yang tinggal dalam akaun satu. So bukannya dia banyak, tapi akhirnya dari segi kebijaksanaan pemimpin ialah kita nak imbangi keperluan semasa dan juga keperluan jangka panjang. So dan itu apa yang telah diumumkan pada hari ini ialah berlainan sedikit daripada yang dibuat sebelum ni dari segi potongan kadar caruman dan juga air lestari. Kali ini jika akaun satu nak disentuh, dia hanya dibuka kepada mereka yang memang terjejas kehilangan pekerjaan. Jika kalau untuk yang pengurangan kadar ataupun air lestari, saya hampir 5 juta ahli KWSP yang mengambil kesempatan untuk skim tersebut. Yang ni mungkin dalam lingkungan 600,000 saja yang mungkin akan dibenarkan untuk keluarkan, tapi sebab kami pun mengambil kira yang mereka dalam keadaan susah, so bilangan tu dah dihadkan dan tapi tersyarat atas kehilangan pekerjaan. Tapi pada masa yang sama mengambil kira bahawa kerajaan tidak juga mahu semua simpanan dikeluarkan dan juga tiada lagi bantuan yang boleh diberikan. Mungkin RM500 mungkin tidak mencukupi juga. Dalam ucapan belanjawan hari ini, kerajaan juga telah menambah baik skim EIS. Saya tak tahu saya familiar dengan EIS. Itulah satu program skim insurans pekerjaan di bawah SOCSO. Di mana jika dibuang kerja, dia ada program lah. Jika dibuang kerja, dia akan dapat dari segi apa yang dipanggil allowance mencari pekerjaan yang bermula dengan 80% daripada gaji pendapatan, dia akan berkurang secara beransur-ansur. Apa yang kerajaan telah umumkan hari inilah allowance tersebut telah dinaikkan, mengambil kira keadaan pasaran buruh yang mungkin lemah. Itulah salah satu lagi cara untuk memastikan lebih aliran tunai untuk membantu mereka yang kehilangan pekerjaan. Soal pekerjaan ini saya kira topik yang mungkin hangat dan dekat di hati ramai, dan kita juga melihat datanya menyatakan sehingga 800,000 yang kehilangan pekerjaan disebabkan oleh pandemik dan beban ekonomi yang ada. Namun kalau dilihat ini, walaupun ada penegasan yang diberikan dengan kedudukan status quo 800,000 dan juga dijangkakan masa-masa mendatang jumlah graduan yang semakin memenuhi pasaran, juga rangsangan yang sedia ada ni 500,000 jaminan pekerjaan dan beberapa ribu lagi ini. Adakah ini dalam keadaan realiti? Saya membayangkan bahawa realiti gig economy juga pasang surutnya, dan juga fourth industrial revolution yang menyatakan bahawa pekerjaan sudah tidak wujud. Kebanyakannya sudah menjadi gig economy. Apa kebijaksanaannya dalam peruntukan ini akan kita tangani bersama pengarah belanjawan negara sejurus selepas kita berehat seketika. Jemput minum dulu, Johan. Goh, kita menang bersama. Itu tema bagi Belanjawan 2021 telah pun dibentangkan di dalam Dewan Rakyat usai petang tadi. Dan ada 3 strategi yang digariskan, iaitu yang pertamanya kesejahteraan rakyat. Sudah pun disentuh sedikit bersama menemani saya di studio pada waktu ini adalah pengarah Belanjawan Negara, Saudara Johan Mahmud Merikan. Dan ada 2 lagi strategi yang melibatkan kelangsungan perniagaan dan juga ketahanan ekonomi. Sempat saya berbincang awal soal di mana harus diberikan penekanan. Saya ingin saja beralih kepada strategi berikutnya, tapi Cik Johan kata banyak lagi kita nak kena tangani, kerana hakikatnya di dalam pembentangan itu juga penegasan dan juga fokus banyak diberikan dalam aspek strategi yang pertama, iaitu kesejahteraan rakyat. Dan saya sempat menggantung satu soalan dari Cik Johan berkait tentang inisiatif untuk memastikan bidang pekerjaan ini dengan jana kerja jaminan 500,000 pekerjaan ini yang harus dibaca bersekali dengan realiti semasa. Kerana laporannya mengatakan bahawa disebabkan oleh pandemik ini, beban ekonomi sehinggakan 800,000 kehilangan pekerjaan. Dan itu jumlah yang cukup besar. Juga ditambah dengan graduan yang bakal menamatkan pengajian akhir tahun ini, awal tahun hadapan, maka beberapa ratus ribu lagi. Dan saya juga membayangkan mereka yang benar-benar terkesan kehilangan pekerjaannya akan lebih buruk apabila melibatkan kelompok rentan ekonomi itu. Ya, maka kerana itu gambarannya semakin ramai yang jatuh ke dalam status miskin. Apatah lagi kalau kita bercakap soal miskin bandar. Jadi bagaimana kebijaksanaannya di dalam aspek pekerjaan ini dalam realiti hari ini, sebelum COVID juga kita banyak memperdebatkan tentang realiti dunia pekerjaan itu sendiri yang sudah pun berubah disebabkan oleh teknologi.
maka tidak ada penciptaan kerja-kerja baru melainkan gig ekonomi yang sentiasa saja ada pasang surutnya. Jadi saya yakin itu sudah pun diperdebatkan dalam tim Encik Johan. Mungkin saya dapat jelaskan sedikit, Syed, berhubung dengan dari segi statistik pengangguran. So, apa yang telah dikabarkan ialah pada tahap sekarang 4.7% kadar pengangguran itu melibatkan hampir 800 ribu yang tidak bekerja. Dia berbanding dengan kadar biasanya di tahap 3.3 yang tu hampir 500 ribu. So dia 300 ribu lebih daripada keadaan biasa. Dan dalam konteks itu, itulah sebab Menteri Kewangan memberi satu penekanan pada nak mendidikkan lebih peluang kerja. Mengambil kira juga tiap tahun hampir 300 ribu graduan yang keluar daripada Institut Pengajian Tinggi. Dan bila dilihat dari segi lebih mendalam, daripada yang menganggur, daripada yang 800 ribu yang menganggur, hampir setengah ialah golongan belia. Dan itulah satu cabaran bagaimana yang keluar kelak dapat mencarikan kerja. Dan dengan itu dalam Belanjawan 2021 ada tumpuan kepada golongan belia. Yang pertama dia ialah satu insentif untuk perantisan, di mana syarikat mungkin boleh beri pertimbangan untuk menggajikan sebagai perantis untuk tempoh pendek beberapa bulan, tetapi kerajaan akan mendirikan satu insentif 1,000 sebulan untuk 3 bulan. So dapat satu insentif untuk harapnya lebih ramai akan beri peluang tersebut. Dan antaranya syarikat berkaitan kerajaan JLC telah memberi komitmen untuk menyediakan sekurang-kurangnya 15,000 peluang baru untuk terutamanya yang graduan baru yang kelak keluar. Di samping itu, kerajaan juga di bawah skim upskilling dan reskilling, latihan semula, di mana beberapa aspek. Salah satu yang saya ingin sebut ialah sejumlah 150 juta telah disediakan untuk Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mengadakan yang satu program yang dia sebut KPT ACE, tapi dia lebih kepada pensijiran profesional. So satu voucher akan disediakan untuk graduan baru yang bernilai sehingga 3,000 yang boleh digunakan untuk professional certification yang biasanya dikaitkan dengan kebolehpasaran yang lebih tinggi, yang diharap dengan penyediaan voucher tersebut yang boleh digunakan di mana-mana institusi universiti awam atau swasta, yang akan menjadi salah satu dari strategi untuk membantu graduan baru meningkatkan kebolehpasaran yang mendapatkan pekerjaan. So itulah salah satu daripada pendekatan yang diambil. Selain itu juga terdapat sektor yang mungkin dia menghadapi ataupun mempunyai dari segi pergantungan tinggi kepada pekerja asing. Itu termasuk sektor pembinaan dan juga sektor sawit. Dan dalam ucapan hari ini juga Menteri juga menyebut satu konsep Malaysianization, di mana insentif tambahan akan diberikan untuk menggalakkan majikan dan juga rakyat tempatan untuk menceburi diri dalam sektor-sektor yang secara amalannya lebih mengambil pekerja asing. Sebab pada masa ini juga dihadkan dari segi sempadan untuk masuk pekerja baru, dan terdapat juga peluang untuk mendapatkan pekerjaan dalam sektor-sektor tersebut. So yang itu adalah aspek yang telah diambil dalam konteks statistik rasmi pengangguran. Tetapi saya pun sebut, betul ke ni dari segi statistik ni? Sebab dari segi pengamatan saya di luar nampaknya kedai makin tutup semua. Tapi mungkin itulah satu kekurangan statistik rasmi yang mungkin pihak kami perlu memantau dengan lebih mendalam. Isunya ialah statistik rasminya ialah berdasarkan jika seseorang walaupun dia kerja 1 hari seminggu tu dah kira bekerja. So yang 800,000 yang menganggur adalah mereka yang langsung tak bekerja, langsung tak ada majikan walaupun mereka ingin bekerja. Dan mungkin salah satu isu yang berbangkit dalam krisis semasa ialah saya rasa kami pun nampak dalam Facebook dengar pasal ada juruterbang yang terpaksa bawa Grab ataupun jual makan. Sebab dalam statistik pengangguran mereka tak dimasukkan sebab mereka masih digajikan oleh syarikat tersebut, tapi gaji dia dikurangkan dan juga difahamkan terdapat beberapa kilang-kilang yang juga beroperasi masa yang dikurangkan juga. Dan mungkin
itu salah satu daripada golongan yang golongan mungkin rentan yang perlu diberi perhatian yang lebih sebab mereka tak tergolong dalam statistik pengangguran. Dan mungkin itulah relevan kenapa mungkin sekarang kerajaan juga menggalakkan dari segi gig economy. Bagaimana mereka dapat mungkin dari segi komplement pendapatan mereka dari segi menjadi apa. Dan sekarang pelbagai boleh buat kerja dari segi terjemahan, programming dan sebagainya. Dan ada yang juga mula ada dia kerja bersiang hari di pejabat juga menampung dari segi dapat kerjaan tambahan atas talian kerja-kerja online. Mungkin itu salah satu yang boleh digalakkan untuk membantu mereka yang mungkin menghadapi pengurangan pendapatan. Tapi pada masa yang sama trend gig economy bukannya semua yang buruk. Apa yang juga disebut oleh YB Menteri Kewangan, walaupun terdapat musibah dari segi krisis COVID, tapi juga ada peluang baru yang tertimbul dan seumpamanya syarikat sarung tangan sekarang laris jualan dia dan dia sehingga keuntungannya sangat amat tinggi sampai dia ada ruang untuk memberi sumbangan pada kerajaan sehingga 400 juta untuk membantu menangani COVID. So ada juga sektor-sektor yang di mana juga ada peluang baru. Dan baru tadi berbincang juga sekarang nampak ramai yang dah dapat jadi delivery rider macam untuk Food Panda dengan Grab. Ada juga peluang baru yang terwujud untuk belia kami dan mengambil kira trend di mana sifat kerja berubah mungkin lebih kepada yang tidak formal. Sebabnya telah diumumkan hari ini juga kerajaan akan menyediakan perlindungan SOCSO untuk delivery rider. Sebab amat sedih juga bila kami baca berita yang mereka berkemalangan tetapi tiada perlindungan sosial. Itulah mungkin inilah masih satu trend baru, mungkin satu yang mungkin kami belum lagi dapat meneliti secara mendalam, tapi langkah-langkah awal sudah diambil oleh kerajaan bagaimana kita dapat membantu mereka juga yang dalam kategori bukan formal dan gig economy. Ya. Ada dua lagi strategi yang juga digariskan. Tidak kurang pentingnya kelangsungan perniagaan dan juga ketahanan ekonomi. Strateginya dalam setiap satu ini bagaimana? Okey. Dari segi kelangsungan perniagaan, sebab isu-isu mungkin dari segi livelihood, dari segi beban rakyat, dia tidak akan dapat diselesaikan jika kita tak ada ekonomi yang dapat berkembang dan bertumbuh, dan dengan itu adalah sangat penting. Salah satu dari strategi dari segi kelangsungan perniagaan, satunya ialah dari segi aspek mana-mana sektor yang masih berkembang. Tadi ada sebut yang sarung tangan, yang healthcare, ekonomi, healthcare, elektronik juga sekarang masih kuat. Bagi kita pastikan mereka yang masih ada potensi dan pasaran yang kukuh, bagaimana kita dapat memberi galakan yang tambahan. Dengan itu telah disebut dalam ucapan dibentukkan satu dana strategik sehingga 1 bilion ringgit untuk menarik syarikat baru, sama ada pelaburan tempatan baru ataupun mereka yang mungkin ada yang ingin relokasi mungkin daripada negara lain macam China, mungkin datang kepada Malaysia. Sebab saya rasa Malaysia masih satu destinasi pelaburan yang agak menarik, dan itulah satu dari tumpuan untuk menarik pelabuhan bagi menjana lebih peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Tapi satu ialah mereka yang kukuh, bagaimana kita dapat mendorong mereka untuk melabur lebih. Tapi pada masa yang sama juga ada sektor-sektor yang terjejas ekoran penumpang sempadan pada pelancong asing, dan beberapa strategi ialah bagaimana kita dapat membantu sektor yang terjejas untuk mungkin pastikan kelangsungan untuk buat sementara waktu supaya bila krisis COVID ini dapat ditangani dan pelancong mula masuk kembali, mereka dapat terus resume business daripada keadaan sekarang. Kalau dia terus tak disokong, mungkin dia akan gulung tikar dan bila tidak mampu bangkit semula. Tidak mampu bangkit semula. So itulah salah satu strategi bagaimana kita pastikan membantu mereka bertahan. Dan dalam konteks tersebut, kerajaan telah buat banyak dari segi penyediaan dana pinjaman dalam pakej rancangan awal tahun ini. Di bawah pakej prihatin, seumpamanya ada special relief facility yang di mana
pihak bank negara telah menyediakan 10 bilion. Dalam ucapan hari ini, bank negara telah tambah lagi 2 bilion untuk bantuan untuk sektor-sektor yang masih terjejas. Satu lagi tumpuan ialah kepada enterprise mikro yang kecil. Tumpuan juga diberikan bagaimana kita menyediakan lebih microkredit yang biasanya mungkin bank-bank komersial yang besar mungkin dia tak minat sangat bagi pinjaman RM50,000 dan sebagainya. So yang tu kerajaan telah memperuntukkan 1 bilion tambahan yang disediakan melalui bank pembangunan seperti BSN, Tekun, Agrobank dan sebagainya, mungkin lebih dapat membantu dari segi golongan syarikat kecil. Cik Johan, kita berehat seketika dan kembali selepas ini mula memberikan fokus tema-tema utama dan juga aspek berkait tentang ketahanan ekonomi. Jadi kita berehat dahulu. Nanti-nanti yang ramai menanti-nantikan dan polemik juga panjang, pelbagai pihak yang mengemukakan cadangan bersama Pengarah Belanjawan Negara Encik Johan Mahmud Merican membincangkan. Kita sempat menyentuh dua strategi kesejahteraan rakyat dan juga kelangsungan perniagaan. Tetapi dalam menghadapi realiti yang ada ni juga, kelihatannya seperti impetus barunya adalah digital. Ya. Sangat benar Syed, sebab salah satu daripada impak COVID-19 ialah mungkin dia telah mencetus dan mempercepatkan keperluan untuk digital adoption. Mungkin dulunya ramai di antara peniaga kita ni, dia mungkin bukanlah kata malas, mungkin dia tak biasa, tak celik internet, mungkin, dan juga dia mungkin melambatkan sebab mungkin melibatkan pelaburan dan tapi sekarang tak ada pilihan, no option. Dia ni perlu untuk menukarkan dari segi model perniagaan ataupun mungkin tiada masa hadapan. Dan dalam konteks tersebut, dalam belanjawan dan juga pakej rancangan yang telah diumumkan oleh kerajaan, salah satu adalah bagaimana kita dapat menstrukturkan semula model perniagaan untuk menerima era digital semasa. Antara ini bagaimana kita menggalakkan terutama syarikat PKS. Dia tak boleh bergantung mungkin kedai biasa, pelanggan masuk. Salah satu daripada program yang dilancarkan oleh kerajaan adalah Shop Malaysia Online, di mana kerajaan telah bersama dengan platform-platform utama sama ada Lazada, Shopee, Fashion Valley dan sebagainya. Bagaimana kerajaan memberi satu grant padanan untuk memberi galakan untuk PKS tempatan untuk macam onboarding supaya mereka diberi latihan dan juga sokongan bagaimana untuk membiasakan diri menjual dalam talian supaya mereka dapat membuka pada pasaran yang lebih besar dan dah nampak beberapa yang memang dah berjaya dan mungkin itulah satu trend yang kita harus mungkin skala yang lebih besar. Setakat ni dalam Belanjawan 2021 kita sediakan 150 juta khusus untuk ini. Mungkin ini melibatkan sebabnya pengusaha produk halal ataupun kraft tangan tempatan. Mereka tidak boleh gantung saja menjual in person, mereka boleh menerima hakikat untuk menjual atas talian. Itu adalah satu pendekatan dari segi pasaran platform dalam talian. Pada masa yang sama, nak biasakan jual dalam talian, dia juga memerlukan dari segi kaedah ataupun cara berniaga yang lebih digital. Dan sebabnya dia tak boleh saja mungkin bergantung pada nak tulis-tulis dari segi terdapat juga satu grant digitalisasi yang di mana bersama dengan syarikat telekomunikasi di mana diberi macam satu matching grant sehingga 5,000 untuk PKS untuk mungkin dapat bagaimana nak buat macam electronic points of sale, macam mana dapat perakaunan secara elektronik supaya mereka biasakan diri bagaimana nak beralih